kasihi. So, terima kasih sebab anda sudi hadiri untuk webinar hari ini. Okey, so untuk topik hari ini kita akan memperkenalkan bahawa kita syarikat kita Sinar Utama Group Sdn Bhd akan mengancurkan satu event iaitu SUG Entrepreneurship. Ini adalah kepada sesiapa yang peminat untuk buka kedai pancing. So kita akan bagi tahu tentang cara-cara dia, lepas tu lagi pun tentang masalah-masalah yang dihadapi untuk kedai pancing sekarang, dan dengan cara dia macam mana buka satu kedai yang berjaya. Dan kita akan bagi satu contoh kepada anak syarikat kami yang sudah berjaya dalam bidang meniaga peralatan pancing ini. So malam ini saya akan menggunakan masa sebanyak 40 minit untuk pencerahan saya. So harap anda sama boleh pasang telinga, lepas tu dengar tentang kita punya slideshow untuk malam ini. Okey, so saya terus start. Okey, saya jangan pastikan masa, saya terus start untuk pencerahan malam ini. So latar belakang syarikat. So kita merupakan satu supplier peralatan pancing di Malaysia. Syarikat kami Sinar Utama Group Sdn Bhd ini ditubuh pada tahun 2012. Okey, so kita merupakan sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan sebagai pemborong barangan pancing. So kita menjalankan perniagaan secara atas talian, tapi untuk sekarang ini kita sudah ada offline. Online dengan offline kita pun sudah ada. So kita mempunyai selama 200 orang reseller yang menjual barangan pancing secara atas talian. Okey. Lepas tu kita juga mempunyai 150 orang dealer yang menjalankan perniagaan dengan membuka kedai pancing. Okey, so seluruh Malaysia kita pun ada dealer. Okey, Sabah Sarawak Brunei kita pun ada juga. Okey, so syarikat kami mempunyai lebih daripada 20 orang internal staff termasuk admin yang handle reseller dengan dealer. Okey, so seterusnya saya akan sentuhkan tentang masalah ataupun sebab-sebab untuk kegagalan mengurus sebuah kedai jualan alatan pancing. Okay, maksudnya banyak dealer kami punya buka kedai pancing, tapi actually ada juga yang menghadapi masalah yang sangat besar. So kita akan bincangkan tentang dia punya sebab kenapa mereka punya kedai pancing tak berapa bagusnya jualan. Banyak kedai barang pancing dia actually adalah fishing tackle plus pet shop, kedai haiwan. Okay, so memang banyak kedai dalam Malaysia ni memang banyak kedai yang buat macam ni. So memang tak ada masalah untuk kedai yang melingkungi barangan pancing dengan barangan haiwan, atau yang juga kedai runcit campur barangan pancing pun ada. Cuma okay, so dia akan menyebabkan satu masalah, iaitu customer dia akan confuse tentang mana satu yang lebih profesional. So dalam sini pun merupakan satu masalah. So menjual alatan pancing dengan menjual binatang di sebuah kedai yang sama ada menyusahkan pelanggan memilih pelanggan pancing yang ingin beli. So dia akan confuse mana satu adalah lebih fokus. Untuk kedai pancing yang customer dia akan more to kepada kedai yang lebih profesional. Seperti kedai pancing yang profesional dia akan masuk. So untuk kedai pancing yang profesional kan, dia whole konsep pun hanya jual barangan pancing saja. Okay, so mereka akan lebih percaya kepada kedai macam ni. So pelanggan akan kurang faham tentang kedai anda adalah jual alatan pancing ataupun jual haiwan. So ini merupakan satu masalah lah sebenarnya. Tidak tiada membuat penghiasan kedai. Okey, kurang tepat menarik perhatian pelanggan untuk masuk ke kedai. Okey, untuk kedai yang tak ada buat hiasan. So tidak menyusun barang yang kemas dan tidak mendapatkan peluang yang tinggi untuk close sales disebabkan oleh pelanggan susah mencari pelanggan yang mereka ingin cari. So kita ini boleh take reference kepada syarikat satu yang famous dalam Malaysia ini, iaitu kedai hardware. Kedai hardware biasa dengan kedai hardware DIY. So mana satu you akan prefer pergi? Untuk kedai hardware yang biasa kan, kamu nak beli satu skru pun you kena tanya tauke dulu. Kalau tauke akan tunjuk tempat dia yang boleh cari skru, lepas tu dia akan arahkan kamu masuk ke tempat itu, lepas tu kamu cari sendiri. So kebanyakannya kita pun susah nak buat pilihan sebab tempat itu terlalu banyak barang. Okey, tak leceh. So untuk DIY pula dia akan buat satu tanda harga, tanda dia punya kategori yang sudah siap punya, you anda boleh
Tak perlu tanya orang yang jaga kedai pun, dia terus boleh terus sampai ke tempat itu. Sebab dia ada mention, setiap tempat dia ada mention tanda sekali. Lepas tu tempat dia pun sangat susun dengan atur. So dia tidak menyusahkan anda untuk mencari segala barang yang kamu ingin cari. Okay, so ada hiasan dengan tiada hiasan, dia memang jauh beza. Okay, dia ada harga tetap. Okay, barangan untuk kedai pancing yang tradisional, kebanyakan mereka tak ada buat labeling harga, ataupun dia buat labeling harga tapi pakai pen untuk tulis saja. Satu kertas kecil tampal, lepas tu tulis dengan satu pen. So kadang-kadang customer akan confuse, adakah produk ini boleh nego harga ataupun dia harga sudah tetap. So untuk satu kedai yang lebih profesional, maka dia punya harga adalah letak dengan harga tetap. Customer tidak akan confuse, dia akan terus tahu, terus boleh baca harga. So harga jual sentiasa upah akan menyebabkan customer berasa kurang yakin terhadap kedai anda, sebab dia apa-apa produk saja dia akan rasa tak konsisten. So akan jadi lebih susah sedikit. Okay. Nombor 4 adalah layanan yang buruk. So ini merupakan satu masalah yang sangat besar, sebab kualiti untuk servis adalah berbeza semua kedai pancing dalam Malaysia ni. So untuk kedai yang layanan baik, maka dia akan dapatkan sambutan yang baik daripada customer dia. Tapi ada juga yang bagi layanan yang buruk kepada customer. So macam dia tidak menghormati pelanggan, yang akan menyebabkan kehilangan pelanggan sedia. Okey, contoh layanan yang buruk. Semasa pelanggan masuk ke kedai, anda minta pelanggan sendiri untuk mencari barangan yang ingin beli. So ini biasa, memang semua kedai pun macam ni. Lepas tu untuk tradisional kedai, dia akan dia selalunya kedai dia sempit. Lepas tu amari dia tepi saja. Barang pancing pun letak belakang amari. So you kalau nak pilih sesuatu pun, you kena suruh tauke tolong ambil itu. So ini akan jadi susah kan. Kadang-kadang customer yang malu, okay, macam saya yang malu, saya pun segan nak buka mulut untuk suruh tauke ambil lagi benda yang lain selepas saya sudah ada 2-3 pilihan. So maka dia akan jadi satu konflik lah. Susah kita nak komunikasi dengan tauke-tauke pancing ni, sebab kita akan rasa malu. So kalau kita minta lagi banyak, maka muka dia pun lebih tak berapa cantik kan. So ini akan jadi satu masalah yang sangat-sangat besar. Okay, selain itu, tidak memberi senyuman kepada pelanggan pun merupakan satu masalah. Okay, untuk kedai pancing yang bisa tak bagus, sebab kita kena layan dengan bersopan. Okay, baru customer akan suka dengan kami. So ingat, ini sangat-sangat penting. Hanya kedai yang bersopan, penjaga kedai yang bersopan baru akan menarik customer selalu datang ke kedai kamu, ataupun boleh jadikan mereka sebagai regular customer. Okay, so ini kena kita ingat. So nombor 5, signboard yang kurang menarik dan jelas, ataupun signboard yang tidak konsisten. Okay, so ada banyak kedai pancing dia taruh gambar haiwan, tapi masuk dalam kedai baru tahu haiwan itu sebahagian saja, lepas tu barangan pancing banyak. So dia akan jadi customer confused lah. Ini tempat yang jual haiwan ke ataupun jual barangan pancing. Sama juga aquarium, kedai aquarium pun sama juga. Ada juga kedai aquarium, dia banyak kan aquarium, lepas tu dalam corner sedikit, mungkin dalam 10 kaki tempat dia jual pula barangan pancing. Okay, ini bagus, sebenarnya bagus. Dia boleh multiple you punya fungsi dalam kedai, tapi sebenarnya you perlukan satu tanda signboard yang jelas bahawa ada menjual barangan pancing dalam kedai kamu. Okay, so dia boleh tampakkan satu percaya daripada customer kepada kamu. Okay, satu example yang successful iaitu TC Taker. Ini saya rasa semua orang pun kenal. TC Taker dalam Malaysia ni ada 100 lebih cawangan. Okay, so apakah mereka yang sudah buat, lepas tu kita boleh menentukan dia sebagai satu kedai pancing yang percaya, iaitu signboard design. Sebab you boleh nampak signboard design setiap cawangan syarikat itu adalah sama. Okay, tak kira kamu sampai dari Sabah Sarawak sampai ke Semenanjung Malaysia, sampai ke Pening ke,
maka setiap outlet dia mesti signboard dia semua sama. Okay. So ini akan senangkan untuk dikenal pasti dan mudah dipercayai oleh pelanggan. Dalam mindset pelanggan telah tahu kedai ini adalah menjual barangan pancing. So maka dia nampak saja TC Tackle punya signboard, maka semua orang pun sudah tahu ini mesti kedai pancing. Okay, kedai pancing yang profesional. Hanya jual produk barangan pancing saja. Okay, so hari ini kita akan bagi tahu satu contoh yang dibimbing oleh Sinar Utamaku Sendian Berhad. Maka dia pun merupakan satu syarikat yang berjaya. Walaupun dia bukan syarikat yang besar macam TC Tackle, tapi dia memang ada potential. Okay, sebagai One Stop Fishing Malaysia. So ini merupakan satu website, okay, yang tempat yang menjual barangan pancing since tahun 2013 sampai sekarang. Lepas tu pada mulanya mereka starting jual barangan pancing dalam online saja. Okey, pada tahun 2017 ini baru mereka pintar, lepas tu sudah start baru ni saja sudah start ada showroom sendiri yang berada di Shah Alam Section 7 Selangor. Okay. So One Stop Fishing ini dia merupakan kedai jualan alatan pancing atas talian yang terbesar di Malaysia. Okay. One Stop Fishing Center merupakan satu online punya platform, okay, yang menjual barangan pancing. So dia merupakan sebuah syarikat yang berjaya dalam perniagaan online, online to online, okay, dan online to offline. Maksudnya dalam online ini ada customer service yang bagi servis yang terbaik. Lepas tu untuk kedai pula ada budak penjaga kedai yang mesra. Lepas tu yang memang profesional. Okey. Pada permulaannya adalah kita jual kita jual secara online saja kepada pelanggan. Okey, ini adalah anak syarikat kepada kami. Sinar Utamaku adalah One Stop Fishing Malaysia ya. So dia hanya jual online saja pada dulu. Tapi sekarang ni dia sudah ada buka showroom di Shah Alam Section 7. Next. Okey, bagaimana ke One Stop Fishing berjaya dalam perniagaan online serta offline? Okey, dalam Facebook mereka sekarang ini sudah ada 90 lebih ribu follower. Okey, dan TikTok baru ini dia sudah start sudah sampai 10,000 ke atas dia punya follower. So mereka sekarang sangat aktif dalam sosial media, memang sangat-sangat aktif. Okay, so follower pun ramai. Dia mempunyai hiasan yang kemas. Okay, dalam showroom mereka mempunyai hiasan yang kemas. Semua susun atur dengan terapi. Okay, so tak kira dia part untuk jualan ke, dia memang fokus untuk hanya jualan saja. Untuk mesin dia memang fokus untuk mesin saja. Untuk aksesori pula dia akan dibahagikan kepada beberapa kategori sebagai salt water dengan fresh water. Untuk salt water kita pun ada untuk jigging, kita pun ada pottering, kita pun ada slow jigging dan sebagainya. Untuk fresh water kita pun ada casting, kita pun ada untuk sungai, untuk ada kolam berbayar, okay, dan sebagainya. So semua pun dia susun atur dengan terapi lah. Okay, mengasingkan peletakan produk, lepas tu menyusun dan ataupun meletakkan produk mengikut jenis dengan brand. Okay, lepas tu meletakkan barang di tempat yang sesuai. Contohnya letak rod di rod rack, kantung hook silver dan lain yang di rak kantung. Okay, so semua pun susun dengan atur. Lepas tu peletakan reel di kabinet. Kita masuk dalam kabinet cermin. Kita taruh 3 biji yang besar punya kabinet cermin. Lepas tu kita bahagi 3 layer dan masukkan mesin. Senang untuk tengok sebab kabinet dia besar dan tinggi. So kita boleh bamier dengan 360 sudut. Okay, kita pun boleh baca dengan mesin dia. Okay. So selain itu kita pun ada aksesori kita pun letak dengan yang tempat yang sesuai. Okay, kita kantung dekat di rak kantung. Okay, senang untuk tengok. Kita punya servis yang special, dia mengutamakan servis. Memberi servis yang terbaik kepada pelanggan, sama ada pelanggan online ataupun pelanggan offline. Okay, so memang kita punya servis level adalah setaraf. Okay, tak kira online dengan offline pun sudahlah. Maka kita bagikan professional service kepada customer. Senang mereka untuk beli dengan kami. Okay, so mempunyai televisyen di kedai. Okay, tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan. So kita akan taruh satu TV dekat dinding.
Lepas tu masa kita nak promote sesuatu kan, kita tak perlu kata setiap produk kita pun cakap dengan mulut saja. Maka kita akan tunjuk dengan video dia. Selalunya kita akan tunjuk dengan video presentation produk dengan testimonial video. Macam satu rod yang baru sampai kan, kita akan tunjuk dia punya spesifikasi. Selepas tu kita akan tunjuk video untuk testimonial yang setelah mereka tapak ikan. So kita akan kita buat macam ni akan menampakkan confident mereka yang nak beli dengan kita. Okay. So mempunyai video penerangan tentang produk yang lebih jelas dan senang dipahami. Okay. Selain tu, jika mempunyai pelanggan yang ingin tahu kegunaan produk, pekerja One Stop Fishing boleh memperkenalkan produk melalui video dan show kepada customer tengok walaupun kedai dalam keadaan yang sibuk. Kita pun masuk saja kita punya YouTube, lepas tu kita tekan saja apa-apa produk yang kita nak cari tu. So customer boleh berdiri dekat depan televisyen ni, dia boleh baca. Dia boleh tengok video itu. Okey, lepas tu selepas video tu baru buat keputusan nak beli ataupun tak nak beli. Sebab kita akan bagi full version punya informasi kepada pelanggan kami. Keempat, kita menggunakan internet ataupun platform untuk memperkenalkan produk. Okey, example kita mempunyai satu website iaitu www.onestopfishing.com. Okay, ini merupakan satu website yang menjual barangan pancing dalam platform online. Okay, so pelanggan mempunyai peluang yang baik untuk mendapatkan maklumat produk sebelum beli barang dekat kedai. Boleh baca dulu sebelum beli. Maksudnya boleh masuk ke website kami, baca dulu produk-produk yang kami ada ataupun yang sedia ada ataupun produk yang baru. Baca dulu. Tak perlu datang kedai. Lepas tu sudah buat keputusan baru datang kedai untuk tengok produk tersebut. So, pelanggan juga dapat tahu tentang produk baru yang sampai di kedai melalui website. Okay. Lepas tu, plan yang akan dibuat oleh One Stop Fishing pada masa yang akan datang. So, bukan sahaja yang sebelum ni saya sebutkan. So, maka One Stop Fishing pun ada planning yang jangka masa pada masa depan. Dia menyediakan perkhidmatan Buy Now Pay Later. Perkhidmatan ini akan disediakan di website One Stop Fishing. Kegunaannya adalah pelanggan boleh menggunakan kredit card untuk beli barang di website One Stop Fishing. Lepas tu, pelanggan boleh membuat order dalam website untuk membeli barangan tanpa membuat bayaran terdahulu. Maksudnya, diskaun beli tapi bayar lepas ni. Kita ada satu function yang special. Okay. So, dia akan jadi satu web form yang kita boleh kompetitif dengan kita punya kompetitor. Okay. So, pelanggan juga boleh pergi ke kedai One Stop Fishing untuk tengok produk yang order dan membuat bayaran secara cash di sana. Okay. Pelanggan boleh menjadi member One Stop Fishing. Kita akan menganjurkan satu royalty program, member program kepada pelanggan. Kegunaannya adalah untuk join club ataupun event yang dianjurkan oleh One Stop Fishing. Pelanggan juga mempunyai peluang yang besar untuk mengenali lebih banyak kaki pancing di Malaysia. Maksudnya boleh satu platform yang besar boleh mengumpulkan semua kaki pancing dalam satu platform. So kita boleh banyak buat discussion, kita boleh banyak buat event, kita boleh banyak buat kontes dan sebagainya, okay, ataupun pertandingan. Okay, so memang kita amat perlukan satu platform yang sebegini untuk memajukan perniagaan barangan pancing. So nombor 3, kita juga bekerjasama dengan pemilik kolam pancing di Malaysia untuk mencapai win-win situation antara One Stop Fishing dengan pemilik kolam pancing. Terbaru ni bekerjasama dengan UniShell, University Selangor. Okay, so kita kerjasama dengan mereka. Sana ada satu kolam yang besar. Okay, dalam kolam itu semua pun anak ikan toman dan ikan toman yang ikan toman yang besar. So kita sama-sama memeliharakan kolam pancing tersebut. So kita banyak buat klinik, kita banyak buat online class, offline class dan sebagainya untuk menarik customer, menarik kita punya pelanggan, menarik kita punya student society dalam UniShell untuk menghadiri ke event kami dekat kolam tersebut. So kita akan banyak buatkan untuk banyakkan function untuk kolam tersebut. Okay, so ini merupakan satu event yang sangat-sangat bagus, okay, kepada kita punya regular customer. Okay, so berapakah modal yang diperlukan untuk membuka sebuah kedai? Okay,
So dia ada banyak package sebenarnya. Package itu pun bukan kita yang keluarkan. Ini adalah setelah kita mempunyai 150 dealer dalam pasaran, lepas tu kita banyak buat research dan survey, akhirnya kita come out satu table. Okay. Package yang disediakan bagi membuka sebuah kedai pancing. Okay. Dia ada modal kecil, ada modal yang tengah-tengah ataupun modal yang besar. Semua pun tak sama. Okay. First, you boleh nampak 10K sampai ke 30K. Okay. Lepas tu item dekat bawah. 50K item dekat bawah. 100K, 200,000, 300,000 dan ke atas. Okay. So, you boleh nampak lah. Setiap budget ada dia punya produk-produk dia. Okay. So, boleh nampak 10 sampai ke 30K, stok mesti ada. Stok dia aksesori yang banyak. Tapi signboard memang tak ada lah. Okay. Lepas tu, boleh bagi sistem akses. Untuk kita boleh bagi sistem akses. Tapi untuk sistem untuk pelanggan untuk buat order memang tak bagi. Okay. Lepas tu, tak kira dengan setup kedai ataupun renovation untuk kedai. Tak termasuk. Untuk 50K punya, dia ada stok. Lepas tu signboard pun sudah ada. Lepas tu sistem untuk buat orderan dengan kami pun ada. Okay. Lepas tu, tapi dia tak ada sistem untuk pelanggan masuk untuk buat order. Maksudnya dia tak ada website. Dan untuk decoration, renovation itu kena pemilik kedai itu sendiri yang tanggung. Okay. Untuk 100K, 200K dengan 300K itu semua pun ada. Maksudnya, kalau you budget atas daripada 100,000 ini, okay, so stok mesti ada. Okay, over 78 brand. Lebih daripada 78 brand yang produk anda boleh pilih. Dan lebih daripada 5,000 jenis produk SKU untuk sediakan anda buat pilihan. So, kita memang akan tolong kamu buat lah. Buat pilihan yang sesuai. Okay. Lepas tu, signboard kita akan bagi free. Signboard kita akan bagi supply. Lepas tu, sistem juga kita akan memberikan bagi anda. Untuk kamu senangkan anda boleh buat order dalam kita punya sistem. Lepas tu, sistem untuk masuk fishing, sistem untuk pelanggan buat order pun ada juga macam satu website. Lepas tu, kita pun siap bagi advice untuk bagaimana untuk tolong kamu decorate you punya kedai ataupun renovate kedai kamu. Okay. Untuk 300K punya perbezaan dia adalah stok dia banyak. Untuk 100K dia stok pun ada tapi dia tak boleh masuk semua ataupun kena produk SKU yang sudah dipilih. Untuk 300K ke atas tak payah pilih, semua saja boleh masuk, hantam saja. So produk dia akan jadi sangat-sangat banyak untuk 300K dan ke atas. Macam untuk tadi kita punya anak syarikat One Stop Fishing Malaysia kan, total cost yang terlibat adalah 550,000 setelah bercampur dengan renovation kedai. Okay. Itu adalah kedai kita punya showroom lah. So kita yang paling maksimum punya. Okay. Minimum 10K sampai ke 30K pun sudah ada. Tapi boleh masuk stok saja. Decoration semua tak ada. 50K boleh decoration sedikit. Lepas tu signboard pun sudah ada. Untuk 100K ke atas akan jadi lebih senang. Next. Apa yang anda perlu disediakan untuk membuka sebuah kedai pancing? Okay. Ini sangat penting lah. Ini kena tengah baik-baik. Anda perlu mencari satu lokasi yang anda ingin buka kedai. Okay. So, kalau boleh, terletak di kawasan yang tidak mempunyai perdagangan lain yang menjual produk pancing. Maksudnya dia ada kompetitor lah kalau boleh. Ataupun tempat yang bagus dan sesuai untuk buka kedai adalah first, terletak berhampiran pasar runcit kerana sering mempunyai pelanggan yang ramai berkunjung ke kawasan tersebut. Sebab crowded, tempat itu memang crowded by people. So semua orang akan masuk ke tempat tersebut sebab dia akan beli pelanggan harian. Okay, macam satu family jangan satu keluarga akan keluar. So mungkin ibu dia boleh pergi beli pelanggan kencing, bapak dengan anak pula mereka yang tak nak masuk pasar runcit dia akan masuk ke kedai pancing. Okay. So banyak lah buat macam ni. Lepas tu second, terletak berhampiran kawasan industri kerana kedai akan mempunyai pendedahan yang tinggi. Kedai mudah dapat cari oleh pelanggan semasa membuat cash on delivery. Okay. Ini sangat penting juga. Memastikan kedai tersebut anda guna cara sewa ataupun kedai tersebut dimiliki oleh sendiri. Untuk cara sewa pula, perlu mengetahui harga sewa untuk sebulan. Kena tahu dulu sebulan punya harga sewa berapa. Kena survey dulu.
Lepas tu perlu memastikan kos sewa yang dapat ditanggung oleh anda. You kena faham bajet sendiri berapa. Jangan kata tempat itu cantik tapi sewa dia 10,000. Itu mungkin terlalu banyak. Walaupun dia crowded tapi dia terlalu banyak. Itu depends on kita punya macam mana, kita punya feeling lah. Kalau you rasa anda boleh pergi, just pergi, tak ada masalah. Tapi sebenarnya dia ada satu market price. Kalau boleh kita akan bagi tahu market price kepada anda tahu mana-mana tempat yang kamu minat untuk buka kedai. So memang kita ada satu cara calculation, okay, untuk setiap tempat. Okay, pastikan kedai dalam keadaan yang bagus. Okay, so penampilan luar dan dalam kedai tidak kotor, tidak nampak terlalu usang. Okey, jika terlalu kotor dan usang, anda perlu menyediakan jumlah modal yang lebih besar untuk membuat pengupasongan kedai. So, kena pastikan tempat yang kamu sewa itu, dia merupakan satu kedai kosong. Okey, jangan, kalau boleh, jangan sewa kedai yang macam dia sudah ada cendera masuk, lepas tu buatkan tempat itu sudah jadi kotor, ataupun pengkil-pengkil dan sebagainya. Itu akan tanpa modal untuk pengupasongan kedai tersebut. So, kalau boleh elakkanlah pilih kedai yang kosong, yang baru. Okay. So, kedai anda juga perlu membuat market survey di area yang anda ingin membuka kedai. Okay. First, mengenai jenis brand dan produk yang mana anda perlu fokus. Mengenai pasti di area kedai anda adalah sesuai jual barangan pancing saltwater ataupun freshwater, ataupun kedua-duanya saltwater dan freshwater. Kena maksud di sini kena faham dulu, kena buat survey tempat kamu sesuai untuk fresh water ataupun salt water. Ini sangat penting sebelum kita buka kedai di sana. Kena buat market survey yang secukup-cukupnya. Okay. Lepas tu, second paling pentingnya adalah target market. Mengenai pelanggan yang anda ingin fokus, contohnya untuk jual peralatan pancing fokus kepada lelaki. Umurnya antara 18 sampai ke 40. Ataupun pelanggan yang peminat kumpul alatan-alatan pancing dan sebagainya. Okey, kena doing market survey yang secukup-cukupnya. Okey, dan target audience kamu, target customer kamu, ini kena ditentukan. Okey, menyediakan soal selidik tinjauan pasaran. Okey, kalau boleh kita boleh buat research sebegini. Anda boleh menggunakan cara alternatif dalam talian untuk soal selidik tinjauan pasaran fizikal. Okey, tujuannya adalah untuk mengetahui situasi pasaran di sekeliling kedai anda. Okey, caranya adalah boleh buat soalan dalam bentuk Google Form. Post Google Form ini ke grup-grup pancing dalam Facebook ke dalam Instagram dan sebagainya. Target person untuk isi Google Form ini dan fokus kepada orang yang berada di area kedai anda. Jangan jauh sangat banyak sebab you nak survey dekat sekeliling saja. Okey, kalau at least dalam 5 km ataupun sampai ke 10 km. Okay, contoh soalan, contoh saja. Okay, seperti brand yang disukai oleh kaki pancing. Boleh tanya mereka apa jenis brand, apa jenis produk pelanggan pancing yang mereka suka. Okay. Tapi kena bagi pilihan lah, jangan suruh mereka isi sendiri. Kalau boleh bagi pilihan lah. Kan brand kita banyak kan, 7 berapa brand. Masuk saja apa-apa yang kamu punya masuk. Okay. So second, jenis produk spinning ke, casting ke, jigging ke, yang mana paling sesuai guna di tempat anda. Okay. Contohnya di Selangor area. Seperti Cenjarum ke, seperti Shah Alam ke, kita kena tanya dulu customer. Okay, apa-apa produk yang lebih sesuai. Lepas tu, harga barangan pancing, okay, yang boleh diterima oleh pelanggan. Okay. Jangan kata tempat area kampung pula you masuk produk semua pun ribu-ribu ringgit. Okay, mungkin mereka tak mampu untuk beli. Tapi mereka mampu beli untuk yang murah. Murah tapi banyak, mereka beli banyak. Okay. Jangan kata you masuk ke area seperti Shah Alam ke, you semua masuk barangan murah tapi tak ada benda-benda yang profesional, benda-benda yang lebih high end. So mereka pun tak akan beli dengan kamu. Okay, so semua tempat dia market survey mesti lain. Okay. Perlu membuat analisis tentang jenis brand ataupun produk yang perlu dibawa masuk ke kedai untuk memperolehi hasil yang lebih berjaya. Contohnya, pelanggan di sekeliling tempat anda lebih suka reel pancing yang harga below RM100. Anda boleh cuba melayari internet ataupun melayari website SUG, Sinar Utama Pusat Barat,
untuk mendapatkan maklumat real yang ingin masuk ke stok. Okey, seterusnya boleh membuat perbincangan dengan SUG tentang kemasukan stok tersebut. Maksudnya kita sediakan satu assistant ataupun admin manager yang boleh bincang bersama anda, okey, untuk mengurangkan beban, okey, ataupun kita boleh membuat keputusan dengan accurate, okey. Anda perlu fahamkan jumlah tanah yang anda perlukan sebagai modal permulaan, starting operation cost. Contohnya anda ingin menggunakan 300k, 100k, 50k ataupun 30k untuk membuka kedai. So, tanya kepada diri sendiri, berapa modal yang saya boleh tanggung? Lepas tu, berapa jumlah modal saya boleh keluarkan? Okey, anda perlu memastikan modal 100k itu adalah untuk masuk stok sahaja ataupun masuk stok dengan buat renovation. Sebenarnya benda ini adalah dibagi dua. So, modal yang teringin, let's say kamu ada 100,000. You nak buat untuk 100,000 ini untuk masuk stok sahaja, ataupun 100,000 ringgit ini dia campur dengan renovation. Mungkin stok kamu tak banyak. So kita boleh discuss balik, kita boleh bincang balik. Berapa modal untuk buat renovation kedai? Berapa modal untuk buat masuk produk, masuk stok. So maturity-nya semua mesti stok yang banyak. Okay. So untuk renovation ya, kita kalau jimat boleh jimat lah. Kalau tak boleh jimat, kita mungkin buat satu konsep yang cantik bagi customer, satu perasaan yang lebih selesa semasa dia pilih produk dalam kedai kamu. Okay. Memastikan anda mempunyai basic pengetahuan tentang produk yang anda hendak jual dalam kedai. Selalunya orang yang buka kedai ini dia merupakan satu kaki pancing. Okay, so saya kata kita punya dealer 150 dealer ini kebanyakan 90% mereka ada pancing. Okay, so hanya 10% saja mereka memang nak niaga saja, tak berapa pancing. Okay, so mereka dia menjual perangan pancing dan mengetahui brand perangan pancing, mengetahui spek dan cara penggunaan tentang produk pancing. Maksud ni mereka mempunyai basic knowledge lah. Okay, mempunyai basic knowledge. Okay, selain itu kita pun ada menjual juga household product seperti contohnya ada electric cooker. Okay, lepas tu anda perlu belajar tentang dia punya fungsi produk tersebut. Okay, kena faham tentang dia punya produk. Okay, bukan sahaja perangan pancing kita ada, maka perangan household kita pun ada juga. Okay, anda rasa kamu nak masuk produk untuk test pasaran, masukkan household produk ke kedai kamu. So, kamu perlu diterima training terdahulu sebelum kamu jual. So, ini akan lebih play safe sedikit lah, akan lebih selamat. Okay. You perlu buat satu anggaran masa untuk pembukaan kedai. Okay. Bagi mengambil masa yang secukupnya untuk membuat renovation dan masuk stok. Okay, ini sangat-sangat penting. Okay, so ini adalah 8 elemen yang anda perlu sampaikan sebelum anda membuka satu kedai pancing. So untuk semua ini kita mempunyai satu solution yang menyelesaikan masalah anda. Untuk sesiapa yang berminatkan, kita boleh buat satu lagi webinar ataupun kita boleh further discuss tentang checklist untuk membuka kedai untuk sesiapa yang berminat. So saya harap sesiapa yang berminat untuk buka kedai pancing ini, anda boleh terus hubungi kita punya admin dan kita boleh berbincang sama-sama. Kita akan start from budget planning, lepas tu kita akan start from planning untuk renovation kedai, stock decision, masuk stok lah, maksudnya masuk stok ke dalam kedai kamu, lepas tu sampai tarik untuk buka kedai pancing. Lepas seterusnya sistem kita macam mana untuk order barang dan sistem untuk buat training. Okay, so kita akan buat seluruhnya untuk anda. So kalau sesiapa yang berminat, sila hubungi kita punya admin. So ini adalah saya punya last slide show dan ini adalah terakhir. So sesiapa yang berminat, silalah hubung dengan kami dengan secepat mungkin. Okay, kita akan tolong kamu susun atur semua. Okay, so amat terima kasih kepada anda sebab sudi meluangkan masa untuk tengah webinar pada malam ini. So kita jumpa lagi. Thank you so much. Okay.